Selamat sejahtera kepada Encik Jahir. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya, Darwin dan Raj, Jason Raj, Kishan Rao dan saya, Haris Krishna Reddy, akan membentangkan etika dalam agama Kristian. Dengan ini, saya akan memulakan dengan Trinity. Trinity itu adalah kepercayaan Kristian yang menyatakan Tuhan itu tiga, tapi bukan tiga, hanya satu. Mereka kata Father is God, Son is God, dan Ruhul Kudus is God. Not three God, but one God. Analogi mereka adalah air. Air dapat berbentuk pepejat, cecair, gas. Kata Kristian, air ini sama tetapi dalam tiga bentuk. Maknanya mereka kata not three God, but one God. Holy Trinity adalah dogma asas agama Kristian. Ini terdiri daripada kepercayaan bahawa Tuhan adalah satu dan tiga. Iaitu ia adalah kesatuan yang terdiri daripada tiga orang ilahi yang saling berkaitan, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Prinsip persatuan tiga orang dalam satu Tuhan ini juga dikenali sebagai hipostasis. Menurutkan pengakuan agama Kristian yang berbeza, Holy Trinity telah dinyatakan melalui Perjanjian Lama dan juga Baru. Tetapi pernyataan penuh mengenai misteri Trinitasi Suci dikaitkan dengan Yesus sendiri, yang dinilai berdasarkan hubungan yang nyata dengan Tuhan yang disebutkan sebagai Bapa dan melalui kesaksian dan ajarannya. Seterusnya, saya akan memberikannya kepada Jason Raj. Terima kasih, Arish. Bible atau Holy Bible adalah kitab suci bagi pengaul agama Kristian. Perkataan Bible diambil daripada perkataan Greek yang bermaksud buku. Kitab suci Bible ini telah terbagi kepada dua bahagian, iaitu Old Testament and New Testament. Dan ia juga boleh dikatakan sebagai Perjanjian Lama dan Baru. Old Testament mempunyai 39 buah buku yang mengandungi pengumuman suci dari Tuhan. Konteks utama dalam Old Testament atau Perjanjian Lama menjelaskan tentang sejarah penciptaan dunia, eksortasi Israel dan 10 perintah ataupun 10 commandments yang diberikan kepada Moses oleh Tuhan. Secara ringkasnya, setiap cerita-cerita dalam buku-buku ini membincangkan tentang kisah-kisah sebelum kewujudan Christ, iaitu Jesus. Bahagian kedua ialah New Testament ataupun Perjanjian Baru. New Testament mempunyai 27 buah buku yang juga merupakan kata-kata daripada Tuhan. Konteks utama dalam Perjanjian Baru ini lebih menumpukan pada kehidupan dan ajaran Yesus dan gereja Kristian. Secara ringkasnya, cerita-cerita dalam Perjanjian Baru membincangkan kisah-kisah semasa dan selepas Yesus Kristus. So, secara ringkasnya, kitab suci ini ada 66 buah buku yang memberi idea tentang kisah sebelum dan selepas Yesus Kristus dan kata-katanya. Sekarang saya bagi kepada Darwin untuk membincangkan topik seterusnya. Okey, terima kasih Jason. Okey, 10 commandments iaitu 10 rukun dalam etika dalam agama Kristian ialah jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku sahaja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. So, contoh masa zaman Neolitik, Mesololitik, kita dapat belajar bahawa dekat sejarah tu kita telah menyembah kepada pokok, awan dan sebagainya. So, dekat agama Kristian tu berbeza. So, kita telah maju dari segi itu. So, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. So, kita perlu menghormati Tuhan dan memastikan menyebut nama Allahmu dengan hormat. So, hormatilah ibu bapa sebab ibu bapa adalah
orang yang membawa kita dengan baik dekat kehidupan, kita perlulah berjasa kepada mereka. Jangan membunuh. Iaitu betul. Kita tidak perlu berputus asa dalam kehidupan dan tidak perlu membunuh. Jangan berzina. Memang betul kita tidak perlu membuat zina disebabkan ia adalah satu perkara yang buruk. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini isteri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ini adalah 10 commandments yang dapat diperkenalkan masa Old Testament. Selepas Christ telah memperkenalkan, dia telah membuatkan beberapa modifikasi untuk membuatkan perkara ini dengan simple supaya orang yang memeluk agama Kristian dapat memahami dengan senang, iaitu love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, with all your strength. Yang keduanya adalah love your neighbor as yourself. So, ini adalah 2 commandment yang telah disimplifikasikan untuk dipercayai dan diamalkan pada zaman sekarang. So, saya akan bagi kepada Kishan untuk seterusnya untuk menerangkan tentang etikanya. Terima kasih, Darwin. Dan untuk part akhirnya adalah etika agama Kristian dan dalam konteks diri dan keluarga. Yang paling penting iaitu diri dan keluarga. Yang pertama, membunuh dilarang sama sekali. Di dalam 10 rukun pun telah diberitahu yang membunuh dilarang sama sekali. Sebagai manusia, kita sepatutnya tahu kita tak perlu berada di etika dalam agama Kristian atau agama Hindu ke apa-apa. Membunuh dilarang adalah salah dalam semua agama. Dan seterusnya adalah menyayangi diri dan keluarga. Bila kita menyayangi diri kita dan keluarga kita, kita akan menjadi seorang insan yang baik. Bila kita mula menyayangi kita, benda tu akan menyebar dan menyayangi keluarga dan kita akan menyayangi semua orang yang ada di bersekitar kita. Seterusnya adalah perhubungan baik semasa manusia. So kita perlulah ada perhubungan baik dengan semua orang, semua insan-insan yang ada di dunia ini. Kita sebagai seorang manusia, kita akan untuk mendapatkan perhubungan yang baik. Bila kita bagi perhubungan yang baik, baru kita akan dapat perhubungan yang baik. Dan seterusnya adalah menyayangi semua ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan bukan sahaja manusia. Ciptaan Tuhan adalah semua benda. Pokok, haiwan, semua adalah ciptaan Tuhan. Kita perlulah menyayangi semua ciptaan Tuhan sebab mereka juga ada life, kehidupan seperti kita. Dan seterusnya adalah pengguguran dilarang sama sekali. Dan seterusnya menyayangi rakan dan jiran. Seperti yang saya dah beritahu, menyayangi diri dan kita juga akan sampai di menyayangi rakan, jiran, orang yang di persekitaran kita. Dan seterusnya, anestesia dilarang sama sekali. Apakah itu anestesia? Kita tiada hak untuk membunuh sesiapa atau mengambil kehidupan sesiapa. Tuhan adalah orang yang telah memberikan nyawa kepada seseorang dan Tuhan sahaja yang mempunyai hak untuk mengambil. Kita tidak ada hak untuk memberikan diorang untuk mengambil atau contoh saya nak bagi, kalau ada orang yang ada dalam ICU, dalam situasi yang sangat teruk dan kita tiada hak untuk suruh doktor untuk mengambil atau berhentikan apa-apa kehidupan atau oksigen yang diberikan sebab yang tu adalah
dilarang sama sekali dalam etika agama Kristian. So dengan ini saya ingin menghabiskan dengan with God all things are possible. Ini adalah daripada Matthew chapter 19 verse 26. So thank you. Amen.